Assalamualaikum dan hai guys, saya Aziz Roslan. Hari ini saya nak berkongsi tentang satu buku yang korang patut baca, iaitu Unbreakable, How to Prepare Yourself for a Strong Relationship, yang ditulis oleh Aiman Azlan. Aiman Azlan ni, kalau korang belum tahu, dia seorang motivator yang banyak menulis tentang motivasi, tentang psikologi dan juga tentang cinta. Cakap tentang cinta, cinta ni mesti kita terarah ke perkahwinan. So macam mana kita nak menuju ke dalam perkahwinan dan juga kekalkan dalam perkahwinan tu sehingga ke jannah. Seperti kita sudah bercakap, love till jannah kan. What is our path to build the journey till jannah tu? Buku ni dia menceritakan tentang bagaimana kita ingin mencari cinta yang sejati dan juga bagaimana kita ingin mengekalkan perkahwinan kita sehingga ke syurga. So, kita kena tahu apa first step dalam kita ingin mendirikan rumah tangga, iaitu we need to start with why we want to build the marriage. First thing first ialah kita kena tahu kenapa kita nak berkahwin. We need to start with why. Sebabnya dalam berkahwin ni, dia bukannya sahaja wajib, tetapi dia banyak lagi hukum-hukum dalam berkahwin. So kita kena lihat di mana tahap kita. Adakah kita wajib, sunat, harus ataupun haram. So, ni kita nilai diri kita sendiri. Di mana tahap kita sebenarnya. Lepas kita tahu di mana tahap kita, dan kemungkinan kalau kita ni di tahap yang wajib ataupun sunat ataupun harus, so kita pergi ke next step, iaitu kita kena tahu KPI diri kita. Adakah kita ni betul-betul bersedia? Kita kena tengok di mana tahap kita bersedia. Selalu orang akan cakap, saya nak bila nak kahwin ni, saya tak bersedia lagi, tunggu nantilah. So benda tu dia sangat ambiguity, sangat kita tak tahu apa tahap sebenar bersedia tu. So dalam kita bersedia ni, dia ada 4 KPI yang kita perlu lihat. Yang pertama sekali ialah fizikal. Fizikal ni bukan setakat duit yang banyak, tetapi bagaimana sikap kita dalam menguruskan kewangan. Sebabnya ramai kat luar sana yang kaya raya, jutawan, bilioner, syarikat untung juta-juta, tetapi baru 2-3 bulan dah bercerai. Bukannya duit yang main peranan dalam berkahwin ini. Kedua ialah ilmu, intelligence kita. Bagaimana ilmu kita dalam rumah tangga? Bagaimana kita dalam masak ke, dalam menjaga hubungan dengan isteri, dari segi ilmu communication, dari segi responsibility kita. Itu adalah intelligence kita dalam sebelum kita mendirikan rumah tangga. Lepas kita lihat fizikal dan juga intelligence, kita pergi ke aspek ketiga, iaitu emosional kita. Bagaimana sikap kita dalam menjaga diri kita sendiri? Adakah kita ni jenis panas baran, buat cemburu ke? So dekat sini dia ada 2 indikator yang kita boleh gunakan. Yang pertama sekali ialah kita muhasabah diri kita. Adakah kita ni bijak dalam mengurus diri kita sendiri dari segi emosional? So kedua indikatornya ialah kita tanya kawan kita, adakah kita ni pandai dalam mengawal diri? Adakah kita ni selalu marah-marah dia ke, selalu tengking dia ke apa ke? So dekat situ kita boleh lihat bagaimana diri kita juga. So saya ulang balik, yang pertama ialah kita muhasabah diri, yang kedua kita tanya orang lain bagaimana diri kita dari segi aspek emosional. Dan yang keempat dan yang paling penting, iaitu segi spiritual, dari segi ilmu agama kita. Adakah kita ni sudah mampan ilmu kita dari segi agama? Bukannya kita dah kena jadi ulama baru boleh berkahwin, tetapi sekurang-kurangnya kita mempunyai ilmu asas kita yang kukuh sebelum kita berkahwin. Tidaklah kita berkahwin tanpa ilmu agama yang betul, seperti solat pun tak jaga, terus nak kahwin. Banyak statistik yang menunjukkan perkahwinan yang bercerai ni disebabkan mereka tidak bersolat. Sebab solat tiang agama. Kalau kita tiang agama pun kita tak dapat jaga, ini kan pula kita nak jaga tiang rumah tangga. Lepas kita dah prepare ourselves dengan 4 aspek tadi, so kita pergi pula ke step yang ketiga, iaitu kita ingin mencari pasangan. Tidak dapat tidak, kita perlu berlandaskan dengan dalil-dalil Islam, iaitu kalau untuk muslimat, kalau ingin mencari pasangan yang sesuai, ada satu hadis Nabi bersabda, apabila orang yang engkau redha agama dan akhlaknya datang meminang, maka kahwinlah dia. Jika tidak kamu lakukan demikian, maka akan berlaku fitnah di bumi dan kerosakan yang besar. Hadis riwayat Imam Tirmizi.
Sebab apa Nabi suruh untuk lihat kepada agama dan juga akhlak, bukannya agama semata-mata? Sebab ramai je orang yang so-called ustaz ni, mereka ada ilmu agama yang banyak, tetapi keluarganya porak-poranda. Sebab tu dah Nabi suruh kita lihat kepada agama dan juga akhlaknya. So sekarang kita beralih pula kepada muslimin. Bagaimana kita ingin mencari zaujah yang sesuai dengan diri kita? Nabi ada tekankan 4 aspek yang kita perlu lihat. Dan satu hadis riwayat Bukhari, seorang wanita itu dinikahi kerana 4 perkara. Kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, kerana agamanya. Maka hendaklah kamu mengutamakan yang beragama. Nescaya kamu bahagia. Okey, itulah 2 hadis yang Nabi tekankan kepada kita dalam mencari pasangan hidup. So, lepas kita dah lihat pada hadis itu, kita juga boleh tuliskan KPI yang sesuai dalam kita mencari pasangan. Contohnya pasangan kita tu, kita tuliskan 10 kriteria yang kita nak. Contoh yang pertama, seorang yang selalu solat 5 waktu di masjid berjemaah, solat subuh. Tulislah KPI yang korang nak. Lepas tu maybe kedua, untuk yang lelaki pula, boleh tulis yang sentiasa bertudung labuh, yang tak pakai baju ketat, yang menjaga akhlak dia, menjaga iktidat dengan lelaki. So itulah kriteria yang korang boleh tulis untuk mencari pasangan ni. So kita dah tengok bagaimana kita nak prepare diri kita, dan juga kita dah jumpa dah pasangan yang sesuai untuk menjadi pasangan hidup kita. Dan next step, iaitu step yang keempat, ialah ta'aruf. Bagaimana kita ingin berta'aruf dengan seorang orang luar yang akan menjadi pasangan hidup kita selamanya. Okey, caranya ada 2 cara, iaitu yang pertama kita melalui orang tengah. Orang tengah ni kita tanyalah kawan dia bagaimana dia punya akhlak. Kita tanya ciri-ciri yang kita tuliskan tadi kan. So dia ada tak ciri-ciri itu? Lepas tu maybe kawan dia bolehlah macam recommend, okey dia ni bagus, dia selalu memang solat jemaah kat masjid. Lepas tu kalau yang perempuan pula, dia ni memang sentiasa tudung labuh, sentiasa tak pakai baju ketat. Lepas tu dia pun sentiasa menjaga pergaulan dengan lelaki. So itulah cara kita nak ta'aruf, untuk lihat betul-betul tak dia sesuai dengan kita. Okay. Yang kedua, kita boleh menggunakan wali. Untuk perempuan, maybe you all boleh menggunakan abang untuk berjumpa dengan si dia, untuk bertanya dengan lebih mendalam tentang si dia tu. Untuk lelaki pula, maybe you all boleh berjumpa terus dengan ayah dia, dan juga cakap dengan ayah dia, pakcik saya nak berkenalan dengan anak pakcik sebab saya dah jatuh hati dengan dia. So siapa yang buat macam tu, saya respect habis lah dengan dia. Okey, lepas kita dah berkenalan dengan lebih mendalam dengan si dia, kita pergi pula kepada next step lagi, iaitu istikharah. Istikharah ni kita minta petunjuk Allah untuk tunjukkan sama ada betul tak si dia tu sesuai dengan hidup kita. Selalu orang fikir istikharah ni dia akan muncul dari segi mimpi. Itu tak semestinya ya. Sebab yang istikharah tu boleh juga jadi lepas kita solat istikharah, kita punya hubungan dengan dia makin lama makin regang, ataupun kita dah tak serapat dengan dulu, dah kita pun makin lama makin tahu hati dengan dia. Kita rasa macam dia ni makin lama macam tak sesuai dengan kita. So itu antara contoh-contoh jawapan dari istikharah. Dan mungkin juga kita makin lama lepas kita buat istikharah tu, kita makin rapat pula dengan dia. So itu antara jawapan-jawapan istikharah yang Allah nak tunjukkan kepada diri kita, sama ada dia tu benar-benar sesuai ataupun tidak sesuai dengan diri kita. Okey, lepas kita dah istikharah dan kita dah rasa si dia tu memang sesuai untuk menjadi pasangan hidup kita, maka kita pergi ke next step, iaitu ultimate goal dalam kita mencari cinta, iaitu berkahwin. Tapi berkahwin ni bukannya kita punya end of our journey, but it's a new journey with more hardship and more obstacle, dan macam-macam onak duri yang kita akan tempuhi dalam menjalani alam rumah tangga. Dalam kita menjalani alam rumah tangga ni, cara kita nak kekalkan kebahagiaan, analoginya ialah seperti kita bakar api. Bila kita nampak api tu makin malap, kita letaklah minyak untuk biarkan api tu kembali terbakar. Seperti itu juga dalam kita menjalani rumah tangga. Bila kita nampak macam kebahagiaan tu makin kurang, kita letak balik minyak kebahagiaan untuk biarkan api itu kembali terbakar, dan jangan biarkan dia terus malap. Itulah
sedikit bagaimana step by step untuk kita menjalani alam rumah tangga.